Okey, nama saya Mark Dennis Anak Usang daripada Agensi Nuklear Malaysia, dan hari ini kita akan cuba menjejak neutron untuk aplikasi radiasi dan juga aplikasi reaktor nuklear. Okey, kita akan teruskan kepada sifat-sifat fizikal neutron. Jadi neutron adalah tidak bercas, dan apabila interaksi berlaku, tenaga dipindahkan secara dua kaedah, sama ada melalui pemindahan momentum semasa serakan elastik dan juga melalui penyerapan tenaga oleh atom yang dilanggar. Sekiranya neutron diserap semasa interaksi, tenaga atom akan meningkat disebabkan oleh tenaga kinetik daripada neutron dan juga perbezaan tenaga daripada jisim neutron terikat dan jisim neutron terbebas, ataupun dengan kata lain bahasa Inggerisnya mas daripada mass excess neutron dan atom tersebut. Peningkatan tenaga atom menyebabkan atom menjadi tidak stabil, maka akan berlaku penyepaian ataupun dalam kata lain nuclear decay, dan sehinggalah keadaan bumi tercapai ataupun ground state tercapai. Interaksi partikel bercas boleh dilihat seperti berikut. Di sini kita ada proton yang akan melanggar atom sasaran, dan kita lihat proton tersebut terserak agak awal sebelum mencecah atom sasaran tersebut. Manakala untuk interaksi elastik neutron pula, contoh di sini kita ada neutron 1 MeV, dan interaksi dan neutron tersebut akan melanggar terus atom sasaran tersebut. Ini bermakna kereta rentas untuk atom tersebut bagi pelanggaran dengan neutron adalah agak lebih kecil berbanding pelanggaran menggunakan proton. Dan untuk kes ini, untuk pelanggaran elastik, tenaga neutron tersebut kekal sama, iaitu 1 MeV. Okey. Untuk interaksi neutron tidak elastik, jumlah tenaga neutron masih sama iaitu 1 MeV. Tetapi selepas pelanggaran, neutron akan sebahagian tenaga neutron akan ditinggalkan pada atom yang disasarkan tersebut. Jadi untuk kes ini, kita sebagai contohnya, selepas pelanggaran hanya separuh daripada tenaga neutron tertinggal, manakala separuh lagi iaitu 0.5 MeV akan ditinggalkan pada atom sasaran tersebut. Bagi interaksi penyerapan neutron pula, sebagai contohnya kita ada neutron 1 megaelektronvolt yang melanggar aurum 197 di sini. Apabila melanggar, neutron tersebut akan diserap oleh atom, dan aurum tersebut 198 pula akan menerima tenaga sebanyak 7.51 MeV. 1 MeV daripada neutron dan 6.512 MeV daripada akibat daripada penyerapan neutron tersebut. Penyerapan neutron tersebut 6.512 MeV ini datang daripada mass excess neutron dan juga atom tersebut. Interaksi penyerapan neutron dan pembelahan neutron pula seperti berikut. Di sini kita ada kes bagi neutron yang bertenaga 1 megaelektronvolt dan juga uranium 235 yang bertenaga kosong, yang mempunyai tenaga 0 megaelektronvolt. Apabila berlanggar, ia akan neutron diserap oleh uranium, dan uranium tersebut akan mempunyai jumlah tenaga 7.545 MeV. Tetapi uranium adalah, apabila salah satu kaedah uranium menyepai ataupun decay adalah melalui fission, dan untuk kes ini uranium 235 tersebut akan terbelah menjadi dua nukleus berbeza. Okey. Dan ini kita panggil pembelahan nuklear ataupun nuclear fission. Dan untuk kes nuclear fission, biasanya
produk pembelahan ataupun hasil pembelahan tersebut, dua nukleus tersebut biasanya akan mengeluarkan satu atau dua neutron. Okey. Manakala untuk interaksi neutron dalam bahan, kita akan melihat pelbagai jenis interaksi. Untuk kes ini kita lihat ada penyerapan neutron dan juga ada interaksi elastik neutron. Manakala ada setengah neutron pula akan terbebas. Okey. Di samping itu, di dalam bahan tersebut ada setengah atom akan terbelah ataupun fission dan akan menghasilkan lebih banyak neutron. Bagi mengukur kadar pembelahan, kita biasa menggunakan kadar berkenaan neutron ataupun K efektif. Nama bahasa Inggeris dia kita panggil neutron multiplication. Untuk reaktor nuklear kritikal, K efektif sama dengan 1 diperlukan. Ini bermakna untuk setiap satu neutron yang dihasilkan, satu neutron juga dilahirkan. Untuk kes ini, pembelahan fission tersebut adalah terkawal. Biasanya untuk kebanyakan reaktor nuklear, kita memang ingin supaya nilai K efektif ini sama dengan 1 untuk sepanjang operasi. Manakala apabila K efektif lebih besar ataupun sangat besar berbanding 1, ini bermakna jumlah neutron yang dilahirkan adalah lebih banyak berbanding neutron yang diserap daripada sistem. Ini bermakna pembelahan neutron tersebut adalah tidak terkawal. Biasanya biasanya kes ini berlaku apabila contohnya dalam kes letupan bom nuklear. Manakala kes terakhir adalah untuk reaktor subcritical, iaitu apabila KF kita sama dengan lebih kecil, KF kita lebih kecil daripada 1. Ini apabila jumlah neutron yang dihasilkan adalah lebih kecil berbanding neutron yang diserap. Untuk kes ini jumlah pembelahan adalah sangat terhad. Contohnya untuk kes yang kita cuma menghendakkan cuma jumlah neutron yang tertentu sahaja. Okey, apa yang berlaku di dalam simulasi Monte Carlo? Daripada kerata rentas atom tersebut, kita boleh mendapatkan jarak pergerakan neutron, iaitu R sama dengan negatif ln epsilon bahagi dengan kerata rentas tersebut. Epsilon di sini adalah nombor rawak di dalam lingkungan 0 ke 1. Kemudian kita membenarkan pembelahan kes berikut. Contohnya untuk kes di bawah, kita ada satu neutron yang menghasilkan fission, kemudian menghasilkan fission kedua dan fission ketiga. Setiap pembelahan neutron ini adalah setiap generasi dikira sebagai satu generasi neutron. Dan kita dapat lihat sepanjang pembelahan tersebut kita ada 5 neutron yang dihasilkan. Dan pembelahan neutron terakhir tidak menghasilkan sebarang neutron langsung. Ini bermakna di dalam 3 generasi yang kita lihat ada 5 neutron. Jadi 5 neutron dibagi kepada 3 generasi, dan lebih kurang 1/5/3 neutron. K efektif lebih kurang 5/3. Jadi untuk simulasi sebenar, kita gunakan sebanyak mungkin neutron pada awalnya dan menghasilkan sebanyak mungkin fission. Dan kita ulang proses ini untuk beberapa generasi neutron. Kemudiannya kita akan ambil purata, dan purata ini yang kita akan gunakan untuk menilai penggandaan neutron. Jadi kita akan di sini saya akan tunjukkan satu kod simulasi Monte Carlo, iaitu OpenMC.
OpenMC ini adalah sebuah library Python. Di sini kita akan lihat beberapa library Python yang kita guna, iaitu NumPy, Pandas dan Matplotlib. Ini yang biasa sesiapa yang biasa membuat coding Python biasanya akan familiar. Dan kod kita OpenMC adalah di sini. Jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan eksperimen nuklear, satu eksperimen nuklear, iaitu eksperimen Godiva ataupun eksperimen Lady Godiva. Kalau di internet kita lihat ada beberapa eksperimen Godiva. Ada Godiva 1, Godiva 2, Godiva 3, Godiva 4. Jadi inilah eksperimen Godiva yang pertama. Eksperimen Godiva ini secara amnya adalah kita ada satu sfera uranium yang digantung di udara. Dan untuk eksperimen ini kita memperolehi pengadaan neutron tepat satu. Tujuan, oleh sebab itu eksperimen ini biasanya dijadikan sebagai dijadikan benchmark untuk melihat sama ada kod simulasi kita, kod simulasi nuklear kita adalah sesuai atau tidak, betul ke tidak, ataupun untuk melihat sama ada data nuklear yang kita gunakan itu adalah betul atau tidak. Jadi untuk eksperimen ini jejari sfera tersebut adalah 8.7407 cm. Dan kita akan dan udara di sekelilingnya, kita untuk menghadkan saiz eksperimen ni kita gunakan jejari 2 kali ganda sahaja daripada jejari uranium tersebut. Komposisi uranium tersebut adalah 93% uranium 235. Jadi uranium 235 inilah yang akan menghasilkan kebanyakan pembelahan nuklear. Selain itu terdapat 5.27% uranium 238 dan 1% uranium 234. Di luar sfera tersebut kita anggap cuma ada udara sahaja. Okey. Nah, kalau untuk menghasilkan geometri, kita akan menggunakan metode kita instancekan dulu sfera, 2 sfera, satu sfera untuk uranium dan satu lagi sfera untuk udara di luar, menggunakan geometri daripada OpenMC. Kemudian kita menghasilkan sel dia. Di dalam sel adalah uranium seperti ini, dan di luar sel adalah udara. Okey. Dan kita hasilkan model tersebut, dan secara amnya model ini adalah seperti berikut. Ada satu bulatan biru uranium ini. Untuk simulasi ini kita menggunakan 100,000 partikel, 1,000 calculation batches ataupun generasi neutron. Tetapi 200 generasi pertama kita akan abaikan. Kita akan tengok sebentar nanti kenapa kita akan abaikan. Dan neutron awal akan disampelkan secara rawak daripada sfera tersebut, dan setiap neutron akan keluar daripada sumber daripada sfera secara isotropik. Okey, kodnya seperti berikut. Di sini kita panggil dulu, kita setting dulu setting dia, dan kita declare parameter tersebut, dan juga bagaimana kita sumber neutron tersebut terhasil. Kemudian kita hendaklah membaca di mana apa yang kita nak baca daripada pengiran kita ini. Jadi untuk kes kita sekarang ini, saya mengira flux, kadar pembelahan nuklear dan juga pemanasan.
flux adalah jumlah neutron di dalam satu kuasan setiap saat, dan unitnya adalah sentimeter kuasa 2 per saat. Jumlah neutron sentimeter kuasa 2 per saat. Dan kita hasilkan satu grid untuk membaca taburan flux neutron tersebut. Dan inilah apa yang kod yang kita perlukan untuk menghasilkan objektif tersebut, untuk membuat tally tersebut. Di sini kita menghasilkan tally, kemudian kita menghasilkan grid dia, kita menggunakan regular mesh, kita menentukan dimensi dan size mesh tersebut, dan juga kita menghasilkan filter dia. Kemudian kita menghasilkan filter untuk tenaga, sebab neutron mempunyai pelbagai tenaga. Jadi untuk kes ni kita ambil 3 tenaga yang kita panggil daripada 0 ke 1 0 ke 100 untuk thermal neutron, 100 ke 1 MeV, 100 EV ke 100 MeV untuk epithermal, dan 1 MeV ke 20 MeV untuk fast. Okey. Dan kita menghasilkan 2 jenis mesh, iaitu fission mesh untuk mengira jumlah fission, dan juga flux mesh untuk mendapatkan jumlah flux. Apabila kita run perkiraan tersebut, kita akan nampak seperti berikut. Dia akan membaca, pada mulanya OpenMC akan membaca data nuklear, kemudian dia akan mulakan taburan sumber neutron, dan kita akan melihat jumlah penggandaan neutron. Jadi pada awalnya kita akan nampak pada nilai K efektif ni 0.9, maksudnya daripada 1 neutron yang 9 neutron dilahirkan untuk setiap 1 neutron. Jadi tapi apabila kita membiarkan simulasi berlalu, kita akan lihat bahawa jumlah neutron ni akan converge kepada nilai 0.99971, dan ini adalah hasil kita. Okey, dan kita akan membaca data ini, kita simpan pada file tersebut yang ini, dan kita akan baca. Dan hasil penggandaan secara umumnya adalah 0.99966, dan berikut adalah error dia. Dan convergence untuk hasil kita akan lihat pada awalnya nilai penggandaan neutron tersebut akan converge kepada 1, iaitu nilai sebenar eksperimen tersebut. Dan daripada sini, daripada semua nilai K efektif ni, kita ambil purata dia, dan itulah nilai yang kita akan nampak untuk nilai hasil. Okey, kita tengok pula. Kemudian kita baca nilai flux dia. Jadi untuk setiap posisi ni, untuk setiap energi dan jenis data, kita ada maklumat berapa jumlah neutron di dalam kawasan dan tenaga yang kita hendak. Untuk kes kita ini, kita jumlahkan sebab kita ingin tahu jumlah flux untuk semua tenaga, kita baca untuk setiap tenaga dan jumlahkan. Dan daripada matriks yang kita hasilkan ini, kita boleh plot. Dan inilah taburan flux neutron untuk eksperimen Godiva. Dan begitulah caranya kita menjejak neutron menggunakan simulasi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada hari ini anda bersama dengan saya, Mazleha binti Maskin, yang merupakan pegawai penyelidik Agensi Nuklear Malaysia, dan kita akan belajar berkenaan dengan alara. Apabila kita bekerja dengan sinaran mengayun, kita perlu mengetahui panduan keselamatan alara ini. Jadi, apakah sebenarnya alara ini? So, alara merupakan akronim daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu as low as reasonably achievable. Dengan kata lain, alara ialah cubaan untuk meminimumkan dos serendah yang mungkin ke tahap yang boleh dicapai. So, untuk mencapai prinsip alara ini, kita akan menggunakan 3 prinsip asas dalam perlindungan keselamatan sinaran, iaitu masa, jarak dan perisai. Ya, untuk mengenali dengan lebih lanjut dan memahami dengan lebih lanjut prinsip alara, kita memerlukan semua alat ni. So, alat pertama yang kita perlukan adalah punca sinaran, dan dalam kelas eksperimen ni kita akan menggunakan cesium 137. Ni dia. Kemudian kita menggunakan survey meter detektor jenama fluke, dan kita ada meter pengukur, dan 2 jenis perisai. Yang ini adalah lead dan yang ini adalah cuprum. Jadi, untuk memahamkan konsep prinsip alara ini, kita akan memulakan dengan eksperimen pertama, iaitu masa. So, setup eksperimen adalah sebegini, yang mana punca sinaran kita gunakan cesium 137, dan detektor kita letakkan pada 50 cm jarak daripada punca sinaran, dan bacaan akan kita baca selama 10 minit pada setiap 1 minit. Okey, jom kita mulakan. So, mula-mula kena buka dulu punca sinaran. Dan kita mulakan bacaan. So, proses pengukuran sedang berjalan. So, boleh dilihat di sini bacaan makin menaik, dan bacaan ini adalah dalam count per second. So, kita akan baca pada setiap 60 saat secara meningkat selama 10 minit. So, bacaan pertama adalah 69.3. So, bacaan kedua pada 120 saat, 139. Bacaan ketiga pada minit ketiga, 209.
bacaan minit keempat adalah 279. Bacaan minit kelima 349. Bacaan pada minit ke-6 419. Bacaan pada minit ke-7 489. Bacaan pada minit ke-8 559. Bacaan minit pada minit ke-9 628. So, bacaan pada minit yang ke-10 adalah 698. Kita satukan. Siap. Okey, jadi semua rekod yang kita baca tadi saya masukkan dalam fail ni, dan kita dapat lihat pada graf bagaimana masa adalah berkadar terus dengan sinaran yang kita perolehi. So maksud dia di sini, semakin lama kita terdedah kepada sinaran, semakin banyak sinaran yang kita terima. So analogi dia senang je. Kalau kita berada di bawah pancaran matahari, bila makin lama kita berada di bawah pancaran matahari, makin kulit kita semakin hitam kan? Maknanya sunburn tu semakin tinggi. So analogi dia begitu. Kalau tak nak sunburn, so jangan berada di bawah cahaya matahari terlalu lama. Begitu juga dengan sinaran. So kalau boleh singkatkan masa apabila menjalankan eksperimen atau berada di persekitaran yang mempunyai sinaran. Okay, sekarang kita akan teruskan dengan eksperimen kedua kita, iaitu bagaimana kesan sinaran dengan jarak yang berbeza. Punca sinaran masih sama di lokasi yang sama dengan masa tadi, tetapi yang akan kita ubah adalah detektor. Dan detektor ini akan saya ubah pada setiap 25 cm, iaitu pada bacaan pertama pada 70 cm, kemudian 100 cm, kemudian 125 cm, 150 sehingga bacaan yang paling akhir iaitu 200 cm. Okey, kita akan mulakan. So, bacaan terakhir pada jarak 200 cm adalah
9.53. Jadi, daripada eksperimen jarak ini, kita dapat lihat bacaan menurun secara eksponen dengan jarak. Maknanya, lebih dekat kita dengan punca sinaran, lebih tinggi bacaan. Dan jika kita lebih jauh daripada jarak, daripada punca sinaran, maknanya bacaan adalah lebih rendah. Maksudnya, apabila kita bekerja dengan sinaran, kita perlu mengehadkan jarak kita dengan punca sinaran. Analogi dia senang je. Kita andaikan kita berdepan, kita duduk di hadapan unggun api. So, unggun api sifatnya panas kan? Dan bahang api tu, apabila kita berada dekat dengan unggun api, kita akan terasa betapa bahang panas unggun api tu. Jadi untuk mengelakkan daripada bahang yang panas, kita akan undurkan diri dan bahang itu tidak akan terasa panas lagi. Jadi konsep unggun api, bahang daripada unggun api dengan punca sinaran adalah sama. Jadi untuk merendahkan dos bacaan, jarakkan diri anda dengan punca sinaran. Okey, dah 2 langkah perlindungan asas dalam prinsip ALARA dah kita eksperimenkan. Yang pertama masa dan yang kedua jarak. Jadi sekarang adalah eksperimen yang terakhir, iaitu perisai. So untuk eksperimen yang ketiga dan terakhir ini, kita akan menggunakan 2 bahan perisai. So, yang pertama adalah lambem dan yang kedua adalah kuprum. Dan untuk eksperimen ni kita akan gunakan 5 keping. 5 keping setiap satu bahan. Dan setup eksperimen masih sama. Punca sinaran di sini. Pita pengukur yang mana detektor diletakkan pada jarak 50 cm. Jadi kita mulakan dengan plumbum. Kita akan letakkan sekeping plumbum dahulu. Dan kita baca bacaan dalam tempoh 60 saat. Habis 60 saat, kita akan letak lagi 1 keping. Maknanya dah jadi 2 keping plumbum. Dan baca lagi 60 saat. Dan seterusnya sehingga 5 keping. Kemudian kita akan teruskan dengan kuprum pula. Okey, kita mulakan. Buka punca sinaran. Letak plumbum. Dan ini kita dapat tengok dia punya ketebalan 0.108 cm. Letak di sini. Dan kita mulakan bacaan selama 60 saat. Okey, bacaan pertama 55.7. K kang kali 100. 1. So, kita tambah satu lagi led pada ketebalan 103. Bacaan kedua 48.3. 48.3 K count kali 100. Okey. Selesai plumbum, kita buat untuk material yang kedua. Kuprum. Kuprum. Dan kuprum ini punya ketebalan 1 mm setiap satu.
kepingan pertama. Mulakan bacaan. So, kepingan terakhir, kupra, dan mulakan bacaan. So, bacaan terakhir 43.9 tekan dari 100. 43.9. Selesai. Tutup signature. Dan inilah dia hasil daripada eksperimen berkenaan dengan perisai yang kita jalankan tadi. So kita dapat lihat untuk plumbum 5 keping setiap satu, plumbum 5 keping dan kupra 5 keping. So ini bacaan dia, accumulated accumulated thickness, ketebalan dia tadi. Setiap satu campur-campur dapat sekian ni bacaan dia. Dan kesemua bacaan ni kita plotkan graf. Dan daripada graf ni kita dapat lihat, dapat lihat sini, ini merupakan bacaan. Dan pada paksi X merupakan ketebalan perisai daripada 1 mm sehingga 5 mm. So untuk yang color merah ni adalah plumbum dan biru adalah cuprum. So kita dapat lihat perbezaan antara kedua-dua perisai dan juga bagaimana bacaan semakin rendah apabila ketebalan perisai semakin tinggi. Okay, boleh lihat di sini untuk plumbum garisan merah dan juga cuprum garisan biru. Pada ketebalan perisai 1 mm, kedua-dua bacaan ini adalah berbeza. Dan jika dilihat, bacaan pada plumbum adalah separuh daripada bacaan yang diterima apabila kita menggunakan perisai cuprum. Ini maksudnya jika kita menggunakan perisai jenis plumbum yang mempunyai ketupatan sejenis material yang mempunyai ketupatan yang lebih tinggi, jadi kita boleh merendahkan bacaan dos sinaran yang kita terima. So maksudnya bila kita bekerja dengan sinaran, semakin tebal perisai yang kita gunakan semakin bagus, sebab dia akan menghadkan berapa dos bacaan yang kita akan terima. Itu satu. Dan lagi satu, jenis perisai. So jenis perisai yang baik adalah jenis perisai yang mempunyai ketumpatan yang tinggi. Jadi dengan itu selesailah sudah eksperimen kita untuk konsep prinsip prinsip perlindungan sinaran Alara Ulala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairiah Yazid, pegawai penyelidik dari Agensi Nuklear Malaysia, akan membawa anda para pendengar untuk mengetahui bagaimana pengimejan radiografi neutron di reaktor Triga Puspati di Agensi Nuklear Malaysia. Jadi sebelum saya membawa para pendengar menunjukkan bagaimana imej neutron diambil, jadi saya akan menerangkan sedikit apa itu radiografi neutron. Jadi radiografi adalah satu teknik mengambil imej menggunakan sumber sinaran radiasi.
Jadi teknik ini sama juga macam bagaimana kita mengambil fotografi menggunakan kamera. Jadi kita akan menggunakan sumber sinaran radiasi kerana kita nak mengetahui tentang objek yang kita nak periksa, dalaman, struktur, komposisi, bagaimana di dalam sesuatu bahan tanpa kita perlu memusnahkan bahan itu. Jadi jika kita ada satu objek dan kita ingin mengetahui tentang struktur dalaman objek itu, mengenai komposisi objek itu, jadi kita boleh menggunakan sumber radiasi untuk mengambil imej dalaman sesuatu objek yang diperiksa. Jadi di dalam radiografi ada 3 komponen utama, iaitu sumber, iaitu di sini kita akan menggunakan whether kita boleh menggunakan sumber sinaran neutron, X-ray, gamma, dan kita ada satu objek yang kita hendak periksa dan kita perlulah ada pengesan, iaitu untuk merekod imej tadi. Jadi kita akan memproses imej tu dan kita boleh dapat mengetahui bagaimana struktur dalaman sesuatu objek itu ataupun apa komposisi di dalam objek itu. Jadi sumber neutron yang ada untuk penyelidikan basically ada 2, iaitu sumber daripada reaktor ataupun sumber daripada accelerator. Di region Asia Pasifik ada banyak sumber neutron, tapi kita akan menggunakan di Malaysia kita ada satu reaktor untuk penyelidikan, iaitu reaktor 3 sepati yang mempunyai kapasiti 1 megawatt. Jadi kita boleh utilize radiasi daripada reaktor ini untuk mendapatkan sinaran neutron itu. Jadi kita ada satu kemudahan penyinaran neutron, radiografi neutron di RTP, iaitu di reaktor 3 sepati. Ini adalah gambar sebelah kiri ada menunjukkan di reaktor hall kita di agensi nuklear Malaysia, dan di sebelah kanan menunjukkan layout reaktor kita. Jadi kita ada mempunyai 4 lubang penyinaran jejari ataupun beamport dan 1 turus terma. Jadi kita akan menggunakan salah satu lubang penyinaran jejari ini untuk kita salurkan sinaran neutron itu untuk kita hantarkan ke tempat eksperimen kita. Jadi ini adalah susun atur kemudahan penyinaran radiografi neutron di RTP. Jadi basically kita neutron itu kita ambil daripada teras reaktor, dan kita ada mempunyai kolimeter ataupun kolimat untuk menyalurkan sinaran itu ke tempat eksperimen yang dijalankan. Jadi kita perlu ada di sini disebabkan kita menggunakan sinaran daripada kita ambil direct daripada teras reaktor, kita perlu mempunyai biological shielding ataupun bunker untuk contain radiasi itu supaya tidak terkeluar. Jadi kita perlu ada bin trap ataupun bin stopper, ataupun kita perlu ada shutter. Yang shutter ni untuk kita control whether bila kita perlukan saja, kita akan buka shutter tu untuk arahkan sinaran itu ke tempat eksperimen. Jadi kita akan letak sampel ataupun objek yang kita nak periksa itu di hadapan pengesan. Okey. Jadi pengesan kita ataupun kita panggil detektor lah di sini, neutron detector. Okey. Ini adalah gambar real yang di tempat kemudahan neutron radiografi kita. Ini sebelum kita ini bagaimana layout
ataupun kedudukan sampel dan kedudukan detektor dan kedudukan bagaimana bin trap ataupun salah satu safety lah kat sini supaya kita nak make sure sebelum kita arahkan radiasi tadi kita memang make sure kita betul-betul cover dia dulu. Okey. Jadi ini menunjukkan sistem pengesan ataupun dia adalah berasaskan scintillator base camera. Jadi sistem ni dia very simple. Jadi just kita akan menggunakan CCTV kamera. Sama juga CCTV kamera, konsep CCTV kamera ni sama seperti CCTV kamera handphone kita ataupun SLR kamera. Jadi dia ada sensor CCD, tapi because kita ada sinaran neutron tadi, kita perlu convertkan sinaran tadi menjadi cahaya nampak, visible light. So kita perlukan ada satu scintillator screen di hadapan di antara jadi sampel kita ataupun objek kita akan diletakkan di hadapan scintillator screen tu. Jadi konsepnya hanya kita nak make sure kita boleh tukarkan radiasi tadi menjadi visible light. Jadi ini konsep skematik penukaran sinaran neutron menjadi visible light. Just radiasi daripada, kita anggap radiasi neutron ini bergerak lurus seperti cahaya. Jadi kita semua tahu sinaran radiasi kita tak boleh nampak. Jadi kita hanya anggap dia bergerak lurus. Jadi kita akan sinarkan objek yang kita nak periksa tadi mengenai di dalam beam. So bila dah dia mengenai objek, dia akan radiasi yang telah mengenai objek ni akan serap ataupun komposisi di dalam tu akan serap radiasi dia, whether dia akan serap ataupun dia akan serakkan. Jadi radiasi yang telah melalui objek itu akan sampai ke scintillator screen ataupun kita namakan penukar, screen penukar. Jadi dia akan convertkan, bahan penukar ini akan convertkan neutron radiasi tadi menjadi cahaya nampak, dan seterusnya cahaya nampak tadi kita dah boleh melalui lens dan masuk ke CCD sensor kita di kamera. Jadi sinaran ni ada berbagai-bagai. So salah satunya kita tahu alpha, beta, gamma, X-ray, neutron. Jadi kita akan bercerita mengenai neutron pada hari ini. Jadi neutron ni kelebihan dia boleh melalui kertas seperti yang dalam slide ni. Dia boleh pass through kertas, organ kita, dan dia boleh melalui contoh kayu. Dia juga boleh menembusi, kadar penembusannya dia boleh menembusi plumbum. Okey, berbanding dengan X-ray. X-ray ni dihalang oleh plumbum ya. Okey. Jadi apa kegunaan why kita pilih neutron? Jadi dia berdasarkan kepada apa benda yang kita nak periksa dalam objek tadi. Jadi seperti tabel ni, kita boleh nampak unsur hidrogen seperti lithium, boron, dia mempunyai kadar penyerapan neutron yang lebih tinggi. Jadi unsur-unsur ni adalah lebih bila kita nak investigate unsur-unsur ni, kita lebih sesuai menggunakan sinaran neutron berbanding sinaran X-ray. Jadi terdapat neutron, radiografi neutron ini kita biasanya kita gunakan untuk complementary X-ray, radiografi X-ray. Jika kita tidak dapat dapat image yang jelas menggunakan radiasi X-ray, jadi kita boleh menggunakan radiasi neutron, terutama seperti unsur yang sudah saya sebut tadi, seperti unsur yang menggunai hidrogen
unsur yang ada lithium, boron, kadmium, jadi amat sesuai, dia akan lebih jelas lagi di dalam image. Disebabkan neutron ini adalah dia berbeza dengan X-ray kerana X-ray dia punya interaction dia mengenai, dia akan kena dengan elektron di dalam atom, padahal neutron ini dia akan betul-betul kena pada nukleus berbanding X-ray ya. Jadi ini salah satu image perbezaan bukan interaction neutron dengan bahan. Jika kita lihat pada image ini, saya pada image sebelah kiri adalah image jam metal dan kamera. Jadi kita tengok di sini interaction neutron dengan metal ni dia kurang, okey, berbanding dengan kita bezakan dengan interaction neutron di tempat yang sama, dia mengenai komponen yang berlainan, ada berbagai-bagai komponen di dalam, kita tahu di dalam kamera kita ada berbagai komponen, ada metal, ada plastik, so kita boleh nampak kontras di situ lebih jelas lagi. Okey. Jadi ini salah satu contoh juga, kita boleh lihat kita nak ingin mengetahui kandungan liquid ataupun water, air di dalam bekas yang tertutup, kita boleh lihat daripada melalui image neutron. Jadi dengan itu saya akan bawa para pendengar membuat satu demonstrasi mudah bagaimana kita mengambil image neutron, kemudahan radiografi neutron di RTP. Okay, kita sekarang berada di hadapan neutron radiography facility yang berada di salah satu beamport di reactor hall. So di beamport nombor 3 kita set up neutron radiography facility ini. So konsep neutron radiografi ni sama seperti X-ray radiografi yang biasa kita jumpa di hospital, seperti pemeriksaan dada di hospital, iaitu kita memerlukan source, iaitu sama ada source tu X-ray ataupun neutron. So ini neutron datangnya daripada teras reaktor. Neutron akan melalui collimator dan collimator akan mengarahkan neutron radiation ke arah tempat eksperimen. So ini adalah bunker ataupun biological shielding untuk contain kita punya radiation keluar. So kita akan pergi ke dalam. Kita akan, ini adalah setting experimental setting kita untuk neutron radiografi. Kita di hadapan ada detektor di bahagian hujung, di hadapan adalah sampel, tempat letak sampel kita. Okey. Kalau boleh lihat, kita tempat letak sampel kita di hadapan detektor ataupun di hadapan pengesan. Okey, radiation akan keluar daripada beamport sana, daripada arah hadapan, akan sampai ke sampel dan radiation akan direkod oleh detektor. Sekarang kita akan masukkan sampel kita ke dalam ke tempat eksperimen. So kita akan letakkan sampel kita di hadapan detektor. So kita letakkan sampel kita di hadapan detektor dan selari dengan beamport kita. Okey. Kita berada di hadapan data acquisition untuk control detektor kita. So di sini kita control daripada komputer remotely. So kita boleh control detektor dari kawasan luar daripada control area. Okey, jadi di sini kita ada software tertentu yang boleh yang
direct control detektor kita, pengesan kita. So kita perlukan onkan software ini, dan kita perlu cooling, make sure kita punya detektor berada dalam keadaan low temperature untuk untuk pengesan detektor kita beroperasi. Okay. So kita start cooling untuk detektor kita. Sekarang reaktor kita telah beroperasi ke tahap maksimum, iaitu 750 kilowatt. Jadi kita akan start buka shutter untuk benarkan radiation keluar untuk melalui sampel dan direkod kita boleh control detektor dari remotely dari komputer. Jadi kita akan start buka shutter kita. Kita ada dua jenis mekanisme shutter. So ini shutter yang pertama untuk kita benarkan, kita akan buka window shutter untuk benarkan radiation keluar daripada teras reaktor melalui kolimeter dan sampai ke eksperimen. Kita telah acquire image daripada kamera, kita dah kontrol kamera. So sekarang ni kamera di dalam detektor kita. So jadi kita image yang terhasil adalah image radiograph yang mengandungi banyak noise. Ini adalah disebabkan noise daripada electronic part di dalam kamera, dan juga daripada noise daripada radiation sendiri. So di dalam radiation kita mengandungi gamma radiation, sinar gamma yang terhasil, secondary radiation yang terhasil daripada reaction di dalam teras. Jadi dia keluar bersama dengan neutron, jadi dia mengganggu image kita. Jadi kita perlu buat post processing. Jadi untuk visualize image kita dengan lebih jelas, kita perlu buat post processing. Jadi kita perlu certain software untuk improve kita punya image. Jadi kita akan hantar kepada software, kita akan eliminate noise kita. Okey, dan kita akan buat certain adjustment untuk improve contrast. Okey, supaya image kita lebih jelas lagi. Jadi kita telah buat post processing di sini. Jadi kita akan mendapat image yang lebih jelas setelah kita buang noise tadi. Jadi di sini kita ada 4 jenis sampel bateri. 2 bateri yang sebelah kiri ini adalah bateri yang sama. Jadi kita tetapi ini adalah bateri yang baru, ini adalah bateri yang telah rosak. Jadi kita boleh nampak bateri yang baru berbanding dengan bateri yang telah rosak struktur dia. Di dalam struktur dia kita boleh nampak layer luar dia pun telah rosak, dan ada certain macam struktur dalaman yang rosak di dalam tu. Kita boleh buat perbandingan di sini. Dan juga ada satu lagi sampel jenis bateri yang sama, 5 jenis bateri yang sama, iaitu sampel yang ini berbanding sampel image yang telah bateri yang telah digunakan berbanding dengan bateri yang baru yang masih dalam plastik lagi. Jadi kita boleh buat perbandingan di sini. Kita boleh nampak perbezaan kontras antara bateri yang telah digunakan dengan bateri yang baru lagi di dalam, yang masih belum keluar dalam plastik lagi. So di sini terdapat perbezaan yang nyata yang kita boleh nampak daripada image neutron radiografi kita. Sebagai langkah keselamatan, setelah kita siap membuat eksperimen, kita telah buat dedahan. Jadi kita akan memantau aras dedahan, dos dedahan di dalam bunker menggunakan servimeter.
sebagai langkah tambahan, kita akan memeriksa level dos radiation pada sampel kita. Jadi kita akan bawa keluar sampel secepat mungkin. Kita akan melihat level kandungan liquid di dalam dua sampel ini. So ada satu sampel kandungan liquidnya telah habis dan satu lagi masih penuh. Jadi kita akan tengok melalui neutron radiography. Setelah kita buka shutter, kita telah kontrol detektor kita selama lebih kurang beberapa second. Untuk kes ni, sampel ni saya hanya menggunakan dalam 30 second untuk acquire image. Jadi kita akan image yang terhasil pada detektor kita adalah image 2 dimensional image. Tapi pada permulaan ini image sangatlah banyak noise. Noise ini adalah disebabkan noise daripada electronic part pada detektor, especially pada kamera, dan juga noise daripada gamma radiation yang sama keluar dengan neutron melalui beamport. Jadi kita perlu buang noise ni dahulu dan untuk mendapatkan image yang lebih jelas. Jadi kita menggunakan certain software untuk buat image processing, post processing. Jadi kita perlu buang noise dulu dan kita kita akan adjust brightness. Jadi ini adalah image radiograph neutron image yang lebih jelas berbanding yang pada permulaan tadi. Jadi di sini kita boleh nampak dengan lebih jelas struktur di dalam kontainer kita. Jadi kontainer ini dua kontainer, kita membandingkan dua jenis kontainer yang mengandungi kita nak check level liquid di dalam kontainer ini. Jadi kita boleh dapat secara ujian tanpa musnah, kita boleh dapat tengok struktur di dalam dan kita boleh detect jika ada terdapat beberapa benda yang kita perlu investigate. Jadi kita telah pun siap membuat satu demonstrasi mudah menggunakan fasiliti neutron radiografi di reaktor RTP. Jadi kita telah menunjukkan bagaimana kelebihan neutron radiografi ini untuk memeriksa struktur dalaman suatu bahan ataupun objek. Jadi di sini saya menyeru untuk sesiapa yang berminat menggunakan fasiliti neutron radiografi di RTP untuk datang membawa sampel dan kita boleh berbincang mengenai bagaimana prosedur untuk penggunaan neutron radiografi di RTP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, ini Cik Safika. Salam, ya saya. Saya Safika, saya akan melawat RTP tahun ini. Okay, selamat datang Cik Safika ke Agensi Nuklear Malaysia. Jom saya tunjukkan. Terima kasih Cik Sabri untuk penjelasan yang menarik hari ini. So saya as pelawat, saya nak tanya, bolehkah saya nak try operate konsol ni? Untuk makluman, pelawat tidak digunakan untuk mengendalikan konsol yang sebenar, tetapi kami ada memerlukan satu simulator RTP yang boleh dikendali oleh pelawat sendiri. Okay, Syarika berminat tak untuk mencuba sendiri RTP simulator tersebut? Okey, boleh juga.
datang Cik Syafiqah ke RTP Simulator ini, saya akan tunjukkan sedikit sebanyak maklumat yang ada dalam RTP Simulator ini. Okey, di depan saya adalah stesen kerja operator, di mana operator akan mengendalikan konsol ini menggunakan papan kawalan ini, dan segala maklumat akan dipaparkan pada skrin yang kecil di depan ni dan juga skrin yang besar di hadapan. Okey, jadi kat sini juga ada satu papan informasi yang boleh ditekan oleh operator. So kat sini untuk tunjuk trend yang semasa sekarang untuk parameter utama seperti paras operator, suhu bahan api, paras air bola operator dan juga kadar pencambahan untuk kedua-dua saluran A dan saluran B. Okey, di sebelah kiri ada sistem keselamatan reaktor untuk saluran A, di mana dalam sistem keselamatan reaktor kita akan monitor paras kuasa reaktor, suhu bahan api, paras kolam air reaktor dan kadar pencambahan kuasa reaktor. Dan juga di sebelah kanan saya ada sistem keselamatan reaktor bagi saluran B, di mana bacaan yang sama juga dipaparkan pada saluran A, ditunjuk juga pada saluran B di paras kuasa reaktor, suhu bahan api dan paras kolam air reaktor. Kalau untuk butang-butang ni kegunaan dia untuk apa pula ya? Okey, di sini ada menunjukkan 4 rot kawalan, dan di setiap rot kawalan ni kita akan menunjukkan kedudukan rot kawalan untuk rot tension, safety, shift dan regularity. Di sini juga operator boleh menggunakan rot kawalan dengan menekan button arrow di atas ni untuk menggunakan rot kawalan dari teras, dan arrow ke bawah untuk masukkan ke dalam teras reaktor. Dan stesen kerja operator ini bersambung kepada pemandu rot semua di sana. Encik Sabri, boleh tak saya tahu apa sebenarnya yang ada kat dalam kotak ni? Okey, ini namanya control rod drive mechanism, dan kita ada 4 rot kawalan, iaitu traction, safety, shift dan juga regulating. Dan setiap modul ni terdiri daripada motor, kotak gear dan juga control rod. Cik Sabri kan nak tahu tak kedudukan rot kawalan semasa? Oh, macam mana tu Cik Sabri? Okey, kedudukan dan setiap tu boleh ditunjukkan pada paparan skrin besar ini. Kita ada 4 rod, traction, safety, shim dan regulating. Dan setiap rod kawalan ni ada menunjukkan kedudukannya berada di bawah. So kita boleh melihat kotak yang berwarna hijau ni menyala, dan sekiranya dia tidak berada di kedudukan bawah, dia akan bertukar berwarna putih. Saya nampak kan dekat paparan skrin ni ada banyak nombor, boleh tak Cik Sabri terangkan apa fungsi-fungsi nombor ni sebenarnya? Okey, selain menunjukkan kedudukan dan status rot kawalan, kita boleh operator perlu memastikan keadaan semasa kenalian, iaitu sekarang pada keadaan shutdown, dan ini adalah paras kuasa reaktor semasa pada paras kuasa yang rendah. Ini adalah operasi mode kenalian, ini adalah mode kawalan kalian dalam keadaan manual. Okey, di sini juga dipaparkan juga bacaan radiasi di atas pelantar reaktor dan bacaan negatif di dalam dewan reaktor, dan juga bacaan tekanan udara bagi rot kawalan transient. Okey, selain itu juga kita ada juga WRMS, Wide Range Neutron Measurement System, yang boleh menunjukkan bacaan pada semua ataupun saluran A, B dan C. Untuk kenalian manual, operator perlu memilih rot kawalan yang perlu dinaikkan, sama ada traction, safety, shim ataupun regulating. Dan pada satu masa hanya satu rod sahaja digunakan. Operator boleh menggunakan rod kawalan daripada teras dengan memilih up, ataupun memasukkannya semula ke dalam teras dengan memilih down. Okey. Di sini ada juga jarak yang perlu diletakkan, iaitu sehingga 10 mm, dan kelajuan maksimum adalah 2 mm per second. Dan operator hanya perlu menekan run untuk membenarkan rod kawalan tersebut dikeluarkan, ataupun stop untuk menghentikannya. Okey, untuk operasi automatik, operator perlu memilih di bahagian ini, sama ada untuk pilih julat power watt ataupun kilowatt. Di sini operator boleh masukkan nilai input daripada power kuasa yang rendah sehingga yang tertinggi, iaitu sebanyak 1000 kilowatt adalah power kuasa yang digunakan untuk RTP. Dan sekiranya operator sudah berpuas hati nilai yang nak dimasukkan, operator boleh tekan enter.
Okey, Syafika, nak tahu tak maklumat yang terpapar di skrin besar ni juga ditunjukkan juga kepada stesen kerja penyelia. Oh. Jadi apa pula fungsi yang sama untuk paparan yang kecil ni? Okey, yang ni adalah stesen kerja penyelia. So, stesen kerja penyelia ni adalah untuk memantau status dan juga mengawal stesen kerja operator. Antara situasi yang boleh diwujudkan adalah penyelia boleh membuat satu condition di mana satu rod kawalan tersangkut ataupun dikenali sebagai frozen. So kita nak melihat reaksi operator untuk mengenali isu ni, dan operator perlu meneruskan operasi dengan menggunakan 3 rod kawalan yang berbaki, dan kita boleh melihat petisi operator tersebut sekiranya dia berjaya menyelesaikan ataupun menangani isu yang penyelia berikan. Jadi Cik Sami, apa beza operator di RTP dengan yang di simulator ni? Okey, jom ikut saya. Okey, beza antara RTP yang sebenar dengan simulator ini, di simulator ini kita ada PC base, di mana PC base simulator ini menggantikan thrust reactor yang sebenar. So segala maklumat daripada stesen kerja operator akan dihantar kepada PC base simulator ini dan diproses, dan hasil preprosesan maklumat ini akan dihantar semula kepada stesen kerja. Okey, tapi kan nak tahu setiap komponen yang ada dalam simulator ini dia saling memerlukan, dan sekiranya salah satu komponen tidak berfungsi ataupun dibawa keluar, dia akan tidak lengkap, maksudnya tidak boleh berfungsi dengan penuhnya. So kita boleh tengok di stesen kerja ni. Jadi kita dah selesai untuk serangan semak selain awal. Sekarang kita akan memulakan operasi reaktor secara manual. So yang pertama, kita perlu tukarkan daripada status strip kepada shutdown dan kemudian kepada operator, seperti yang ditunjukkan pada paparan depan ni. So maknanya sini reaktor kita, kontrol reaktor kita dah ready untuk menaikkan power. So sekarang ni kita perlu mengeluarkan rod kawalan secara manual. So kita boleh cuba rod truncheon, kan? Boleh nak dipati, kita boleh fold saja kalau ni kan. Nanti kita tengok rod ni saya naikkan, dan bila pada padaan bawah dia warna hijau dan sedang naik dia warna putih. So sekarang dah ada 10 sikit, kita boleh cuba untuk rod yang lain. Contohnya kita cuba untuk rod safety. Dan seterusnya untuk rod yang kecil. Dan yang rod yang terakhir adalah rod regulating. Ini kita nak tengok kita dengan kursi rod regulating dan arah atas up. Jadi kita kena status juga lah untuk kenalan manual. So kan dalam keadaan manual. Oh, kalau saya nak try naikkan dua rod terus? Okey, saya boleh cuba. Sebenarnya transition dan safety. Jadi parti kat sini, tadi safety tidak bergerak, masih bergerak yang sama. So di sini kita ada sistem interlock yang tidak membenarkan lebih satu rod dalam satu masa. So sekarang ni kita dah cuba naikkan 4 rod kawalan secara manual, dan proses ini perlu diteruskan sehinggalah kita mencapai kuasa yang dikehendaki. Maksudnya hari ini kita nak demokan kuasa pada 750 kW. So kita perlu naikkan rod ni lebih tinggi lagi. Okey. Okey, tahniah Cik Syafika menghampiri. So lebih kurang sedikit lagi kita boleh naikkan rod yang regulating. Boleh minta tambahkan kan. Sebab kita punya konsep adalah untuk buat rod balancing. Okey, Syafika kita tengok dekat papan yang besar ni. Paras kuasa kan pada 750 kW dalam keadaan auto. So tahniahlah Syafika kerana berjaya memastikan simulator ni pada kuasa yang dikehendaki 750. Itulah saya pun tak sangka saya boleh berjaya operate dengan sendiri. Berjaya dapat 350. So, saya tanya, susah tak nak mengendalikan RTP simulator ni? Oh, dia tak susah lah, senang lah bagi saya. Sebab dia macam seronok dan pengalaman baru. Pengalaman baru, okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak nak tanya? Contohnya kuasa sekarang ni
Saya perasan tadi Okey. dia sebab kita target 750 kan, Betul. tapi dia macam naik turun sampai 760 lebih. 60, So okey. dia okey, dia macam tak ada apa-apa lah. Okey, itu soalan yang sangat bagus. Okey, sebenarnya memang sistem ni ataupun dalam proses sebenar pun paras kuasa rektor memang akan berubah. Dan kalau kita tengok tadi 760 paras kuasa tinggi dan 740 paling rendah, yang paling rendah. So kita tengok cara average-nya dia adalah sistem hulu. So jangan risau, sistem akan mengambil alih sekarang ni. Dia akan pastikan 750 kilowatt ni memang akan di-maintain lah, dia akan turun. So kita kalau sekarang ni penalian akan diteruskan sehingga yang sampel user ataupun minta 5 jam, so kita akan operate 750 kilowatt sehingga 5 jam. Sekarang ni perlu operator akan isi logbook dan untuk ambil parameter setiap 1 jam. So untuk simulasi ni kita tak perlu tunggu sampai 5 jam. So jadi kita nak bagi peluang kepada pelawat untuk mengenalikan simulator ini dan merasa pengalaman macam mana operator sebenar. So tadi Rika dah tengok kan, dah cuba sendiri juga. Jadi macam awal saya nak cubalah mengenalikan, sekarang dah ada pengalaman tu. Okey, Cik Sabri, sekarang kita tengok paras kuasa dah sampai 750 kilowatt. Betul. So sekarang apa yang parameter-parameter yang akan diambil? Okey, terima kasih Cik Rika soalan tu. Okey, untuk pengetahuan, operator akan mengambil dan merekod juga bacaan seperti rod kawalan bagi keempat-empat rod dan juga bacaan suhu ban api, bacaan saluran A, saluran B, bacaan suhu air kolam, bacaan radiasi di atas pelangkar reaktor. Ini ada dan juga bacaan yang lain. Okey, bacaan ini perlu direkod setiap 1 jam. Okey, Cik Syarika, setelah mendengar penjelasan daripada saya tadi tentang ciri keselamatan reaktor, saya nak tanya soalan. Bolehkah kita tinggalkan simulator ni atau membilik simulator ni tanpa ada sebarang operator? Dari segi pengetahuan saya, macam seperti yang Cik Sabri dah terang tadi, sebab simulator ni kita dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan kan. Betul. So kalau contoh paras kuasa lebih 110%, dia sistem sendiri akan scram road tersebut lah. Jatuhkan. So tapi dari segi pengetahuan saya, kalau untuk operator meninggalkan tempat dia tanpa ada pemasangan lain, saya kurang pastilah. Okey, untuk pengetahuan Cik Rika, untuk penalian sebenar, operator tidak dibenarkan untuk meninggalkan bilik kawalan ataupun konsol yang sebenar. Itu memerlukan pengganti reaktor operator yang telah dijadualkan. Untuk simulator ini tidak menjadi sebarang masalah untuk meninggalkan bilik kawalan ataupun simulator ini. Tapi kalau simulator ini digunakan untuk tujuan latihan operator, mereka perlu mengikut peraturan yang sebenar lah. Untuk macam yang pelawat datang sini, dia tidak menjadi masalah kerana seperti perlu menghabiskan ataupun melengkapkan semua operasi. Boleh ataupun shutdown reaktor, lepas itu boleh pulanglah ke rumah. 5 jam nak tunggu. Kalau operasi 5 jam takkan tunggu 5 jam kan. So kita hanya ikut masa lah yang untuk lawatan tersebut lah. So dekat sini yang dia menjadi kelebihan simulator ini, kiranya kita menggunakan bilik kawalan dan parameter itu sebetulnya 110 ataupun kuasa reaktor lebih 110, suhu api lebih 500, kadar pencampuran kuasa reaktor sangat-sangat cepat. Dan akhirnya akan menyebabkan reaktor akan scram ataupun akan jatuh, obat-obat rod akan jatuh ke dalam reaktor dan operasi akan selamat. Ini adalah kita panggil istilahnya fail safe. Sebarang kemalangan ataupun masalah disebabkan daripada sistem ataupun daripada operator sendiri akan menyebabkan reaktor akan selamat. Maksudnya untuk simulator ni pula, dia tidak ada menjadi masalah dari segi kemalangan dari logi atau boleh menjejakan keselamatan yang boleh menyebabkan kita perlu melaporkan kepada lembaga keselamatan reaktor. Di sini sebabnya simulasi kita hanya mengawal satu isi base simulator di sana tu. Cik Sabri, selain saya kan, siapa je yang dah pernah melawat simulator ataupun agensi Indonesia di sini? Okey, untuk pengetahuan Cik Rika, kami
ribuan pelawat setiap tahun untuk mengunjungi terutama di RTP simulator ni lah. Antara pelawat yang kami terima adalah daripada pelajar universiti luar ataupun dalam negara, agensi-agensi kerajaan. Kami ada juga terima daripada pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan juga pakar dari luar negara, tetamu luar negara untuk melawat sendiri, kerana mereka tahu Malaysia mempunyai satu simulator yang dibangunkan oleh staf Malaysia. Saya dapat tahu sebenarnya simulator operator ni 100% dibenarkan oleh kaki tangan agensi nuklear Malaysia sendiri. Betul. So ada tak sebenarnya kekangan ataupun lama tak pembangunan tu sendiri? Okey, bagus soalan tu. Untuk pengetahuan Cik Rika, tiada kekangan utama lah untuk bangunan simulator ini, kerana kami mendapat suntikan dana daripada kerajaan dan juga kementerian untuk projek Rakyat Malaysia dan juga projek pendidikan. Dari segi masa untuk membangunkan simulator ini, dia mengambil masa lebih kurang 1 tahun. So kerana dia melibatkan proses-proses seperti perolehan, membuat pendawaian, membangun kapal navigasi, dan membuat programming atau coding. So masa-masa banyak ke arah yang teknikal. Tapi untuk proses perolehan tu tidak mengambil banyak masa. Sekarang kita di ujung operasi kenalian. Sekarang ni operator perlu untuk menghentikan operasi, hanya perlu menekankan butang manual trip untuk scram ataupun memasukkan rod 44. So Syarika boleh cuba. Okey, kita akan tengok status pada screen tu tunjuk daripada operating corner trip, dan 44 rod kawalan akan dimasukkan dalam operator secara serentak. Dan sekiranya berjaya sampai ke kapal bawah, dan setelah berjaya menghentikan operasi dengan selamat. So, okey, dan kita tadi sudah menghabiskan ataupun menambahkan operasi reaktor tadi dengan mencabut kunci kan. Sekarang ni kita nak tengoklah, kita nak summary kan atau kesimpulan masa operasi naikkan bawah sebuah reaktor, kita perlu mengeluarkan rod kawalan. Sekarang ni kita sudah berada status trip ataupun dalam keadaan shutdown. Yang 44 rod kawalan ni berada di bawah, di dalam lah reaktor. So tadi kan suhu tinggi kan dalam 240-250. Kita tengok sekarang ni suhu masih 170 lah. Sebabkan 44 rod kawalan dah dimasukkan. Dan air masih ambil masa sedikit lah untuk disejukkan. So inilah kalau dia akan saya fikir jangan risau. Katakan tadi kita nak test tadi, kalau cabut kunci tanpa pasal ni turun, boleh ke? Dia tidak ada masalah, sebab yang penting adalah 44 rod kawalan ni mesti berada dalam teras reaktor. Dah di bawah. Jikanya katakan ada satu rod tersekat, dan kita perlu dengan segeranya kita turunkan rod kawalan tu lah. Tapi selalunya disekatkan bukan disebabkan rod ni kat dalam, disebabkan motor ni mengalami sebarang masalah. Tapi jangan sekiranya belakang sebarang masalah melebihi limit yang dibenarkan, rod ni akan jatuh by gravity. Jangan risau, sebab tadi ada kunci kan. Kunci tu yang akan memegangkan rod kawalan ni dengan carrier ni atau pembawa ni. Katakan kita tekan butang scan tadi, rod tu sebenarnya dilepaskan, jatuhkan ke gravity. So yang gerak hanyalah motor saja yang membawa ni tadi. So untuk keselamatan reaktor ni, kita FTA melimitkan atau menghadkan masa jatuh adalah kurang daripada 2 saat. Tu saya. Tadi sebab tengok tadi para kuasa agak turun agak lambat disebabkan kita tadi menurunkan rod kawalan sedikit demi sedikit. Kalau ikut yang sebenar adalah kita perlu menjatuhkannya kurang dari 2 saat. So dia akan dapat kuasa tu akan turun daripada sini, dia akan turun secara dadak. So jangan risau, yang ini adalah simulasi yang membezakan antara RTP simulator dan juga yang sebenar. Yang sebenar dia akan turun sangat cepat. Okey, apa yang keistimewaan di simulator ni adalah boleh tengok sini bacaan adalah kosong, microsecond per hour. Maknanya tiada sinaran yang tinggi lah, berada di luar lah. So dalam ni kita hanya dikatakan kawasan bersih lah. Dan juga kita boleh banyak belajar, maksudnya sambil saya bercerita, kita boleh meninggalkan juga konsol tu. Maksudnya kalau betul-betul kan kita tidak boleh tinggalkan konsol kawalan ni
dengan orang kata dia mengenali sendirinya, autopilot lah. Tapi kalau simulator boleh, tapi yang sebenar kita tak boleh tinggalkan. Okey, Syafika, ada tak lagi soalan nak tanya mengenai RTP simulator ni? Setakat saya dah tak ada soalan dah, sebab semua soalan saya memang Cik Sabri dah jawab. Oh, ya. So tugas saya kat sini nanti akan nak ajak kawan-kawan saya untuk datang ke RTP simulator, untuk tengok sendiri, nak conduct sendiri macam mana simulator ni. So jumlah kawan-kawan. Jom datang ke RTP simulator.